Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan salam keluarga Malaysia. Syukur Alhamdulillah atas kurniaannya dapat kita bersama-sama pada petang ini di dalam program Infuser at Japan yang dikenalikan oleh Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya Nurizah binti Haji Jadi, Pegawai Penerangan Daerah Kawasan Parlimen Titiwangsa, Wangsa Maju dan juga Setiawangsa akan bersama anda semua dalam lebih kurang sejam sebagai moderator bagi membincangkan isu yang berkaitan dengan undi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik ataupun PPSA. Untuk seterusnya, saya akan gunakan ringkasan PPSA ini untuk masuk pendaftaran pemilih secara automatik. Untuk makluman semua, program ini bersiaran secara langsung di FB page Jabatan Penerangan WPKL bagi menyampaikan maklumat secara interaktif. Sebelum itu, saya menyuruh kepada semua yang menonton FB Live ini untuk like dan share FB page Jabatan Penerangan WPKL. Okey, siapa-siapa yang telah masuk tu minta tolong ya, like dan juga share-share kepada kawan-kawan kita semua supaya apa yang kita nak bincangkan ni akan menjadi satu pengetahuan kepada kita. Anda juga boleh memberi komen, pendapat, cadangan dan juga pertanyaan sepanjang kita bersiaran langsung pada petang ini. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, pendaftaran secara automatik pengundi berumur 18 tahun ke atas telah berkuasa pada 15 Disember 2021 setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Untuk pertama kalinya undi 18 tahun ini telah dilaksanakan pada pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Bagi mengulas berkaitan undi 18 tahun ini, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berbesar hati kerana bersama-sama kita pada petang ini, Pengarah Pilihan Raya Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang berusaha Tuan Mat Fuad bin Muhammad Sharif bagi menjelaskan lagi dengan lebih lanjut tajuk kita petang ini iaitu undi 18 tahun dan pendaftaran pemilik secara automatik ataupun PPSA. Bersama kita sekarang ni yang berbahagia Tuan Mat Fuad iaitu Pengarah Pilihan Raya Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sihat, kasih. Tuan? Saya sihat dan ceria. Terima kasih kerana menghubungi saya. Terima kasih juga bagi pihak Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan kerana Tuan sudi bersama-sama kami pada petang ini di dalam program yang sedang kita berlangsung inilah. Saya rasa dengan Tuan untuk kita memulakan bicara kita petang ni eloklah kalau Tuan memperkenalkan sikit latar belakang ataupun mengenai kejaya dan sebagainya Tuan lah di Suruhanjaya Pilihan Raya ni. Saya rasa ramai juga yang mengikuti page kita pada petang ini nak mengetahui mengenai Tuan lah supaya kita lebih mesra lagi berbicara selepas ini. Oh, boleh. Silakan. Terima kasih. Saya adalah penjawat awam ataupun pegawai awam yang seperti orang lain juga, seperti Puan Nurizah juga. Cuma saya berkesempatan untuk berkhidmat dengan Pejabat Pilihan Raya. 2013 saya mula berkhidmat di Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya di Putrajaya. Kemudian pada 2016 saya telah diarahkan untuk mengetuai Pejabat SPR Pulau Pinang, dan 2018 selepas PRU yang lepas saya ditukarkan ke Kuala Lumpur. Begitulah sejarah saya datang ke SPR ini. Agak-agak berapa tahun dah Tuan berkhidmat dengan Suruhanjaya ini? Sejak 2013 September, maknanya lebih kurang berapa tu? 7, 8, 9 tahun kot.
Matematik saya kurang baik. Oh, lama tu tuan. Banyak pengalaman yang dikutip melalui pilihan raya yang lepas-lepas lah kan. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum tuan sejarah baru tercipta di Malaysia di mana Seksyen 3 dalam kurungan A dan kurungan B Akta Perlembagaan Pindaan 2019 berhubung dengan pindaan umur kelayakan mengundi 18 tahun dan juga pendaftar pemilih secara automatik yang diwatakan pada 1 Disember 2021 telah berkuasa pada 15 Disember 2021 seperti mana yang telah kita nyatakan tadi tuan. Jadi sebagai pemuka bicara tuan pada petang ni, kita nak tanya-tanya sikit lah dengan tuan beberapa persoalan. Boleh tuan terangkan apa yang dimasukkan dengan pelaksanaan umur kelayakan mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik ataupun PPSA ni? Ya, dia adalah satu benda yang baru di negara kita dan mungkin saya boleh rangkumkan secara ringkasnya ialah maksudnya semua warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun adalah layak didaftarkan sebagai pemilih. Kalau sebelum ni untuk menjadi seorang pemilih mereka kena mendaftarkan diri. Bila sampai umur 21 tahun kena mendaftarkan diri. Tapi kali ini hampir sampai saja umur 18 tahun mereka didaftarkan oleh SPR. Itu yang maksudnya kelayakan mengundi 18 tahun. Ini bermaksud tuan dia ada satu cara mudah cara lah kan tuan kan, dah cara untuk pengundi kalau dulu kita perlu mendaftar kan, tapi sekarang ni secara sebelum tuan, ni untuk sekiranya lah apakah PPSA ini melibatkan pendaftaran pertukaran bahagian pilihan raya dan bagaimana terputus sedikit, ulang? Ya, atau macam mana dengan pengundi yang tidak hadir tuan dalam PPSA ni? Semua penduduk ataupun warga negara Malaysia yang telah berumur 18 tahun akan didaftarkan secara automatik ataupun didaftarkan oleh SPR menjadi pemilih. Dan pengundi tidak hadir ini ialah biasanya yang bertugas ataupun bekerja sebagai pasukan keselamatan dan juga pasukan polis. Itu akan jadi pengundi tidak hadir lah. So, pendaftaran semua akan dibuat mengikut kad pengalaman mereka dan mereka akan sebagai pengundi di bahagian pilihan raya ataupun disebut parlimen ataupun masing-masing lah sebagaimana dalam kawasan ataupun dalam alamat kad pengenalan mereka. Maksudnya di sini tuan pengundi tak hadir tu macam pengundi pos ke tuan? Melalui pengundi pos ke? Tak, baik. Pengundi tidak hadir ini adalah tertentu kepada polis dan tentera. Sebabnya sebelum ini pengundi tersebut polis dan tentera ini mengundi secara pos. Tapi bila perubahan itu dibuat sebelum ini iaitu semua pengundi tidak hadir ini akan mengundi awal. Sebab itu kita lihat bahawa polis dan tentera dia mengundi 3 hari lebih awal daripada pengundi biasa. Oh, pengundi biasa. Okey. Okey, saya rasa semua penonton FB dah faham mengenai apa yang dimasukkan pengundi tidak hadir.
Seperti mana yang dimaklumkan Tuan, pada pelaksanaan pengundi 18 tahun dan pendaftar pemilik secara automatik telah dilaksanakan pada 15 Disember 2021 seperti mana yang kita nyatakan tadilah. Jadi adakah pengundi 18 tahun ni Tuan akan dilaksanakan bersekali dengan PPSA ni? Pengundi 18 tahun ini adalah menurunkan kelayakan mengundi. Daripada sebelum ini 21 tahun, sekarang pengundi baru apabila telah mencapai 18 tahun mereka layak untuk mengundi. Dan PPSA ni pula ialah di mana tak perlu lagi memohon. Itu dia punya kedudukan antara undi 18 dan juga PPSA. Sebelum ni 21 tahun dan kena memohon. Tapi dengan pertukaran ini sekarang mereka yang berumur 18 tahun akan didaftarkan. Begitu juga lah kalau mereka juga telah berumur 21 tahun tetapi sebelum ni tidak mendaftarkan katakan. Maka mereka juga semuanya sekali akan didaftarkan oleh SPA sebagai pemilih. Itu yang menjadinya dua benda lah. Satu undi 18 khas untuk anak-anak muda yang telah mencapai umur 18 tahun. Kemudian yang PPSA ni tadi maksudnya ialah semua warga negara Malaysia sekarang ni dah tak perlu lagi memohon. Mereka akan dimasukkan sebagai pemilih. Lagi mudah ya Tuan ya. Kalau kita dulu zaman-zaman kita dulu kena daftar dulu dan sebagainya kan, pergi pejabat raya dan sebagainya. Sekarang ni terlalu bagi saya satu yang baguslah Tuan. Bagaimananya tempoh memudahkan. Bagaimana tempoh bagi seorang warga negara Malaysia yang telah mencapai 18 tahun tu, tempoh dia untuk mengundi? Didaftarkan secara automatik oleh SPR ni. Okey. Apabila pengundi ataupun telah mencapai umur 18 tahun, mereka akan didaftarkan. Selepas didaftarkan, SPR akan memperakukan dan mewartakan daftar pemilih tersebut. Dan apabila telah diwartakan, maka pemilih-pemilih baru ini akan menjadi seorang pemilih ataupun pengundi lah. Jadi sekiranya berlaku sesuatu pilihan raya kecil atau sesuatu pilihan raya, maka nama mereka ini akan terlibat dengan pilihan raya tersebutlah. Kalau contohnya siapa yang tahun lepas telah pun mencapai umur 18 tahun dan didaftarkan, maka mereka telah layak untuk mengundi di PRN Johor sekiranya mereka itu didaftarkan di negeri Johor lah. Okey. Tuan, ada lagi soalan lah yang bersangkut paut jugalah mengenai PPS ni. Bila pengundi 18 tahun ni layak mengundi? Maksudnya selepas dia orang buat pendaftaran tu dalam tempoh berapa lama yang dia orang secara automatik bila dah sampai 18 tahun? Dan satu lagi, kat mana dia orang ni boleh menyemak maklumat-maklumat yang mengenai pendaftaran mengundi tadilah, tempat ke ataupun sebagainya, ataupun apa ni orang cakap PDM. Okey. Apabila mereka telah didaftarkan, bergantung kepada pilihan raya yang akan dibuat. Sama ada pilihan raya itu ialah pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri. Dan SPR nanti dia akan menetapkan mereka yang menjadi pengundi kepada pilihan raya kecil itu atau pilihan raya negeri atau pilihan raya umum ini mengikut daftar pemilih yang telah disahkan sehingga suatu tarikan tertentu. Bila diumumkan oleh SPR, contohlah katakan sesiapa yang telah didaftarkan hingga kepada
bulan Januari tahun 2022 ini layak mengundi, maka nama mereka akan tersenarai lah. Dan tempat untuk kita semak adalah boleh semak di web SPR sendiri, laman Sesawang SPR di www.spr.gov.my, ataupun jika seseorang tu suka selalu download app dan sebagainya, boleh juga download app di My Semak SPR, sama ada di Google Play ataupun di App Store. Dan bila dah download, kita boleh masukkan nombor kad pengenalan kita di dalam apps itu, dan apps akan beritahu lah di mana yang kita ini didaftarkan sebagai pemilih. Senang sekarang. Okey, jelas Tuan, penerangan yang agak orang cakap memberi satu penjelasan yang agak jelas untuk para belia kita yang akan mengundi pada yang akan datang lah, mungkin masa pilihan raya 15 dan sebagainya Tuan kan. Jadi semua maklumat-maklumat tu kita ada dah paparkan tadi. So saya boleh ulangkan balik lah Tuan, kalau untuk orang cakap penonton FB kita kan, maknanya penonton FB page ni boleh di portal SPR www.spr.gov.my Tuan ya. Betul. Kesan juga kalau anda katalah susah nak layar dan sebagainya, boleh pergi kepada hotline SPR di talian 0388927018. Boleh, betul juga. Ya. Okey. Satu soalannya kan, bila kita daftar fazal pemilik secara automatik ni mesti ada syarat kan Tuan kan? Jadi apa syarat-syarat untuk didaftarkan sebagai pemilik secara automatik ni? Nombor satu syarat dia ialah mesti warga negara Malaysia. Itu dah tentu. So, yang pertama warga negara Malaysia. Kemudian nanti semua senarai selain itu ialah dah tentulah, sebab dia kata 18 tahun dan ke atas, maka mestilah orang itu telah berumur 18 tahun. Kemudian dia menetaplah dengan di tempat ataupun di alamat sebagaimana di kad pengenalan, dan paling penting dia ataupun kita kata calon pemilih tu, calon tadi ni adalah tidak hilang kelayakan sebagai pemilih mengikut undang-undang. So, ada juga orang akan hilang kelayakan dia sebagai pemilih. Jadi kalau tak hilang kelayakannya, maka mereka akan didaftarkan dalam ataupun sebagai pemilih. Tuan, nak tanyalah Tuan, mengenai tadi Tuan ada sebut menyebabkan hilang kelayakan sebagai pemilik undang-undang, boleh Tuan terangkan lebih lanjut sikit? Saya rasa ramai antara kita nak tahulah mengenai perkara syarat-syarat ni yang terakhir yang Tuan sebutkan tu tadi. Saya dalam keadaan ni tak ada lagi maksud saya keratan hilang kelayakan tu. Kita pergi jawapannya pada sebentar lagi, boleh saya dapatkan? Boleh, tak apa. Ataupun nanti kalau in case tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melayani FB page Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ini, kita akan atau boleh berhubung dengan SPR dan juga ataupun dengan tuan-tuan sendiri mengenai persoalan tadi. Okey, Tuan, berapa jumlah warga negara Malaysia yang dijangkakan terlibat apabila pengundi 18 tahun dan PPS ini dikuatkuasakan? Jangkaanlah yang terlibat. Ini data ini banyak telah dikeluarkan ataupun digunakan oleh SPR juga untuk memberitahu kepada masyarakat. Lebih kurang 5.7 juta pemilih baru. 7 juta
Ya, pemilih baru iaitu yang telah berumur 18 tahun dan juga yang sebelum ini telah 21 tahun tapi tidak mendaftar. Oh ya. Jumlah tersebut adalah lebih kurang 5.7 juta yang Ini pemilih baru. Oh ini termasuk yang berumur 18 hingga 20 ke Tuan? Ya, Yang belum betul. berdaftar? Ya, Oh, termasuk sekali jadinya lah ya. termasuk sekali. Ada dalam 5.7 ini adalah sebahagian mereka telah berumur 18 tahun ataupun 19 ataupun 20 kan. Dan juga yang dulu dah 21 tahun tapi tidak pernah mendaftar. Itu yang perkataan PPSA ataupun singkatan PPSA itu, pendaftaran pemilih secara automatik itu berlaku tu. Maknanya dahulu memang dia tak pernah berdaftar sebagai pemilih, dia dah umur 21 tahun, tidak berkesempatan untuk mendaftarkan diri mereka, maka kini dengan pelaksanaan PPSA ini mereka didaftarkan sekali bersama-sama dengan yang telah berumur 18 tahun. Okey Tuan, kita ada beberapa persoalan Tuan di layar kita, FB page kita ni. Daripada Lara Farah. Oh, sedap tu nama tu, Lara Farah. Kalau saya nak sebut jangan marah lah ya. Kata dia tanya pada pihak SPA lah. Ramai belia yang tak tahu peranan mereka sebagai pengundi. Apa pendekatan SPA dalam perkara ini? SPA melalui Akademi Pilihan Raya memang berusaha untuk mendekati pemilih muda ini sama ada di peringkat universiti ataupun college dan juga di sekolah-sekolah. Dan melalui program ini kita ataupun SPR melalui APR tadi mencuba menyampaikan maklumat-maklumat tentang sistem pemilihan atau pilihan raya di Malaysia, peranan yang perlu dimainkan oleh anak-anak muda berkaitan dengan masa depan mereka. Sebab kalau di sini saya pun dah putih semua dan masa saya dah hampir selesai di dalam urusan ini dan urusan ini akan disambung oleh anak muda. Jadi mereka patut melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang kenegaraan, perlembagaan dan juga pilihan raya supaya mereka juga boleh menentukan masa depan negara ini secara terus. Tidak lagi menunggu perkara-perkara yang dilaksanakan oleh orang yang lebih dewasa. Sebelum ni zaman saya dulu masa depan kita seolah-olah ditentukan oleh orang yang dah dewasa. Tapi kini diturunkan kepada 18 tahun, mereka diharap dapat melengkapkan pengetahuan supaya mereka membuat pilihan yang tepatlah untuk masa depan mereka. Okey Tuan, kita beralih semula kepada PPS ni. Yeah. Oh Tuan, ada satu lagi yang persoalan lah. Banyak juga yang masuk ni Tuan. Berminat lagi mengenai undi 18 tahun ni daripada Faizal Fazli. Apakah ada setengah pusat pengundi mempunyai beberapa saluran untuk mengundi? Soalannya mengapakah ada sesetengah pusat mengundi mempunyai beberapa saluran untuk mengundi? Mengapa? Maksudnya di sini kan ada saluran-saluran kan. Mengapa saluran tu diadakan? Ya. Dalam bahagian pilihan raya atau biasanya kita akan kata dalam DUN ataupun dalam parlimen, sudah tentulah pertama di parlimen tu biasanya akan ada beberapa DUN. Dan di dalam DUN, di Dewan Undangan itu ada beberapa kawasan yang dikecilkan lagi iaitu dipanggil daerah mengundi. Dan ada ramai orang yang tinggal atau menetap di dalam daerah mengundi yang tertentu ini.
Tapi ada juga yang tidak begitu ramai tapi kawasannya besar seperti kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Tapi kalau kita ambil yang umum, contohnya di Semenanjung, di dalam daerah mengundi ini ada ramai pengundi yang disenaraikan. Dan setiap saluran itu dengan tempoh masa tertentu, contoh kalau di Johor itu hari, masa mengundi antara 8 pagi hingga 6 petang. Jadi kalau ramai dan hanya disediakan satu saluran, tentulah tidak akan dapat melayan pengundi-pengundi yang datang situ. Sebab tu diadakan saluran, beberapa saluran, dan SPR telah meletakkan pengundi yang kita panggil apa? Paling lama, orang lama dia akan mengundi di saluran pertama, dan orang yang muda akan ataupun paling muda dia akan mengundi di saluran terakhir. Jadi maknanya disusun ikut umur dan dibahagikanlah ke dalam saluran-saluran tersebut. Jadi setiap saluran akan mendapat bilangan yang sesuai untuk dikendalikan dalam masa beberapa jam tempoh mengundi yang dibuka itu. Itu sebab kenapa ada beberapa saluran. Ada juga di kawasan-kawasan yang kurang penduduknya, satu daerah mengundi itu mungkin akan ada satu saja saluran. Apabila bilangannya gitu tak begitu ramai lah. Itu dia. Ya. Terima kasih Tuan, satu penjelasan yang cukup baik. Saya harap Encik Fazli boleh ambil lah apa yang Tuan terangkan tadi, satu penjelasan yang cukup jelas mengenai saluran undi tadi. Memang Tuan, kadang-kadang ada juga yang terfikir, terutama budak-budak muda ni lah kan, jadi diorang ni nak undi 18 tahun, so penerangan tu tadi kita harapkan akan memberi satu penjelasan yang begitu patat dan jelas lah. Okey Tuan, ada juga bagaimana sekiranya alamat yang telah didaftarkan sebagai pemilik secara automatik ni berbeza dengan alamat tempat tinggal sekarang. Contohnya lah Tuan kan, dia pemilih tinggal di Setiawangsa lah, contohnya lah. Tapi bila didaftarkan pada alamat yang didaftar tu, tertera bila ditembakkan alamat lain. Macam mana keadaan tu boleh kita dan sebagainya? Baik. SPR ni mendaftarkan pemilih mengikut alamat yang ada di kad pengenalan yang dibekalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi SPR mendaftarkan mengikut maklumat itu. Sekiranya pengundi pemilih ni tadi dia mendapati bahawa dia didaftarkan bukan di tempat dia tinggal, dia boleh memohon untuk ditukarkan tempat mengundinya atau bahagian pilihan rayanya dengan pertama sekali membuat pertukaran alamat pada kad pengenalan. Buat kad pengenalan, setelah ditukar alamat yang ada kad pengenalan, maka bolehlah membuat permohonan pertukaran itu di mana-mana pejabat SPR ataupun pergi ke pejabat pos ataupun boleh pergi ke My SPR Daftar, iaitu di https://mysprdaftar.spr.gov.my. Boleh ditukarkan secara ataupun atas talian pun boleh dibuat. Boleh dimohon secara atas talian ya Tuan ya? Ya, boleh. Macam mana pula dengan prosedur-prosedur yang terlibat dalam pelaksanaan PPSA ni Tuan? Maksudnya prosedur yang dilakukan lah untuk yang terlibat dalam pelaksanaan PPSA ni. Okey. Pertama, penerimaan dan memproses maklumat warga negara.
maklumat ini diterima daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Kemudian SPR akan menetapkan bahagian pilihan raya. Maksud di sini adalah penama tersebut akan mengundi di DUN mana ataupun parlimen mana. Ditetapkan di situ melalui alamat yang ada tadi tu. Kemudian setelah ditetapkan namanya, dibuat senarai nama-nama pemilih yang baru ni tadi atau yang automatik tadi ni. Kemudian SPR akan memperakukan bahawa inilah senarai nama pemilih yang baru contohnya tadi. Dan diwartakan sebagai daftar pemilih tambahan. SPR akan memproses pada setiap bulan. Sebelum ini, sebelum PPSA ini, proses dibuat ikut suku tahunan, 3 bulan sekali. Tapi kali ini dibuat secara bulanan, iaitu pewartaan daftar pemilih dan pengakuan dan pewartaan ini dibuat. Dan akhir sekali kita boleh semaklah senarai itu dari sama ada terdapat nama kita yang telah sampai umur 18 tahun ni dalam daftar pemilih tambahan. Akan datang maknanya hanya yang mencapai 18 tahun akan dapat semak. Yang sebelum ni semuanya telah dibuat pada Disember tahun lepas. Contohnya Mac akan datang apabila Mac itu telah hari lahir ke-18 pada Mac katakan, nanti selepas diwartakan dan diperaku dan diwartakan, yang berumur 18 tahun boleh semak di dalam laman sesawang SPR ataupun melalui maklumat-maklumat tadi untuk kita lihat di manakah kita akan didaftarkan. Saya harap tak berbelit penerangan ini. Mencari idea supaya agak mudah dipaham tu. Mudah dipaham. Ya betul. Tuan, sikit saya nak tanya sikit tambahan lah. PPSA ni dia 18 tahun kan secara automatik. Macam tuan terangkan tu tadi, adakah mereka yang dah mencapai 19, 20 tu dia termasuk, maksud saya adakah 21, umur 20, 21 tu ada juga dalam senarai PPSA ni? Okey. Pada permulaan sekali apabila diwartakan pada 15 Disember tahun 2021 yang lepas, yang pendaftaran PPSA dimulakan, maka semua yang pada hari itu telah mencapai 18 tahun, mereka didaftarkan. Begitu juga dengan mereka yang tak pernah memohon, iaitu telah berumur 21 tahun, 22, 42 dan seterusnya yang tak pernah memohon tu juga didaftarkan. Jadi selepas daripada exercise itu berakhir, maka dah tak ada lagi lah sesiapa yang telah berumur 18 tahun yang belum daftar lagi. Tapi bulan berikutnya, iaitu pada Januari tahun 2022 ini, ada segelintir warga negara yang baru mencapai umur 18. Betul? Betul. Jadi baru diproseslah yang baru mencapai umur 18 tahun ni pada Januari. Dan dibuat juga begitu seterusnya pada Februari dan pada Mac dan seterusnya lah. Dah tak ada lagi lah selepas Disember 21 itu warga negara yang telah mencapai umur 18 pada ketika itu yang tidak didaftarkan. Maknanya exercise itu dah berlaku awal. Yang telah mencapai umur 18 dan 21 pada Disember 2021 semua dah daftar.
Tapi ada orang yang ataupun ada penduduk ataupun belia yang masa Januari itu dia 17 tahun lebih, kan? Betul tak? Betul. Jadi belia ni apabila Januari tahun 2022 barulah mencapai 18 tahun. Maka dimasukkan nama yang 18 tahun tu. Pada Januari 2022 ni dah tak ada lagi lah ataupun warga negara yang berumur 21 tahun dan ke atas yang tidak ataupun yang 18 tahun dan ke atas yang tidak didaftarkan lagi. Semua dah selesai. Dah daftar dah. Cuma yang baru saja. Tiap-tiap bulan nanti akan ada orang yang mencapai umur 18 tahun. Orang ini yang sekarang ni akan terus didaftarkan. Dah tak ada lagi lah yang lebih daripada umur 18 tahun yang tidak didaftarkan. Sebab mereka yang dah sampai 18 dah didaftarkan pada tempoh atau masa sebelum ni. Itu punya keadaan panjang je nak dicerita. Saya pun tak tahu macam mana nak ringkaskan. Maksudnya tuan, maksudnya dia bukanlah mengikut tahun, maksudnya kerana katalah dia lahir pada tahun tepat betul-betul 18 tahun, adakah mengikut hari jadi dia? Maksudnya tarikh hari jadi dia tu kan atau tahunan, mengikut tahun? Mengikut tarikh hari jadinya dalam bulan. Jadinya lah. Contohnya akan didaftarkan secara automatik mereka yang berumur 18 tahun pada bulan, sekarang bulan Mac kan? Pada bulan Mac ni nanti akan didaftarkan, dia akan disenaraikan. Semua yang telah mencapai umur 18 tahun pada Mac. Kemudian disusun nantilah dia ikut prosedur tadi kan, disusun nama-nama tadi sini, kemudian diperakukan, lepas tu wartakan. Jadi sekarang ini tiap-tiap bulan hanyalah mereka yang mencapai umur 18 didaftarkan. Bulan akan datangnya mencapai 18 akan didaftarkan lagi. Dah tak timbul lagi lah pengundi yang 21 tahun tu sebab mereka semua dah didaftarkan sebelum ini. Okey, tuan, soalan yang selanjutnya saya rasa soalan ni memang selalu jugalah berlaku sebelum PPSA ni pun juga berlaku. Sekiranya nama seseorang warga negara yang layak tiada semasa semakan maklumat pengundian dibuat atau terdapat kesilapan tuan, butiran peribadi ke ataupun kesilapan penetapan kawasan pendaftaran pilihan raya mengundi, apa tindakan yang perlu diambil oleh pengundi itu? Maksudnya bila dia semak ada butiran mengenai dia tu ada kesilapan. Okey. Yang ini kalau ada kesilapan ini pemilih itu sendiri kena membuat kita sebut sebagai tuntutan. Maknanya menuntut SPR untuk membetulkan maklumat itu dengan mengisi borang C. Borang C yang boleh dimuat turun dari portal SPR ini ataupun iaitu http://ppn.spr.gov.my dan bolehlah terus mengemukakan borang itu ke mana-mana pejabat SPR waktu pejabat lah. Selain daripada itu juga borang C ini juga boleh diisi terus melalui dalam talian https://myspr.spr.gov.my. Dalam arti kata yang lain masih boleh dibuat secara manual dengan mengisi borang C itu di pejabat-pejabat SPR negeri atau juga boleh dibuat secara atas talian. So pilihan adalah mana yang lebih selesa. Okey. Terima kasih tuan atas jawapan yang jelas tadi. Satu-satu pertanyaan juga ialah tuan pun dah lama bekerja dengan pilihan raya. Pada pandangan tuan sendiri, apa perbezaan pendaftaran dahulu dengan PPS ni? Ada perbezaan tak ataupun penambahbaikan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan?
perbezaan yang paling ketara ialah pertama, tak perlu lagi buat permohonan. Dulu kena isi borang A, borang pendaftaran, dan akhir-akhir sebelum PPSA itu dikuatkuasakan, memang boleh memohon melalui atas talian. Tapi pertama kali dulu kena isi borang. Tetapi dengan PPSA ini tak perlu lagi lah mengisi borang. Sebab nama-nama ataupun rakyat Malaysia yang mencapai umur 18 tahun, mereka semua dimasukkan ataupun didaftarkan sebagai pemilih. Kemudian yang kedua, SPR tadi akan memperakukan dan mewartakan nama-nama dalam daftar pemilih tambahan. Dahulu dibuat setiap suku, maknanya 3 bulan sekali. Januari, Februari, Mac, sesiapa yang memohon dalam bulan itu, dia akan diproses sekali. Dia akan diproses sekali. Kemudian diperaku dan diwartakan. Jadi setahun hanya ada 4 kali proses memperaku dan mewartakan. Sekarang dengan PPSA ini, pemerakuan dibuat oleh SPR setiap bulan. Setiap bulan? Ya, sebab ada orang yang cukup umur 18 tahun pada bulan Januari dan bulan Februari dan bulan Mac, begitulah kan. Jadi tiap-tiap bulan itu akan diperakukan dan diwartakan. Jadi lebih cepatlah orang sekarang boleh namanya didaftarkan dan lebih cepat mungkin dapat mengundi. Kalau dahulu, contohlah, dia bermohon 3 bulan dalam 3 bulan pertama. Dia mohon pada Januari. Pada Januari, hanya pada April baru urusan pemerakuan dan pewartaan tu dibuat. Jadi akan ada lag time, lepas tu lebih kurang 3 bulan. Kan? Jadi kalaulah ada PRQ contohnya pada bulan Februari, tak sempat pun, ataupun pada Mac lah katakan, memang tak sempat lah orang tersebut didaftarkan sebab Mac tak habis lagi kan. Tapi kali ini oleh sebab dia perakukan dan diwartakan setiap bulan, maka lebih cepat lagi lah pengundi-pengundi baru ini boleh merasakan keistimewaan mengundi dalam pilihan raya. Itu dia. Beza dia kan. Kemudian seterusnya, dulu setiap suku tahun itu nama-nama kita akan dipamerkan di tempat-tempat yang tertentu. Jadi orang boleh semak, kita boleh semak, orang boleh semak. Dan kalau sebab-sebab tertentu, ada orang yang boleh membantah kemasukan nama kita dalam kawasan-kawasan tertentu. Tapi kali ini dah tak perlu lagi ataupun dah tidak ada lagi lah pameran tersebut, dan jadi tuntutan dan bantahan yang ada hanya boleh dibuat dalam tempoh semakan daftar pemilih tambahan tu. Dan akhir sekali, bantahan sekarang ini hanya dibenarkan bagi permohonan yang melibatkan pertukaran bahagian pilihan raya. Dahulu, contohlah, saya memohon untuk mendaftar di DUN A katakan. Bila nama saya didaftarkan, orang yang ada di DUN A itu boleh membuat bantahan. Kenapa saya didaftarkan di DUN A sedangkan saya tidak tinggal di DUN A, contoh. Tapi kali sekarang bantahan itu hanya untuk perkara yang melibatkan pertukaran bahagian pilihan raya. Maksudnya
Saya memang dapat didaftarkan sebagaimana maklumat yang ada dari Jabatan Pendaftaran Negara di DUN tersebut, dan kalau tersilap kita akan meminta supaya kita dibetulkan tempat kita mengundi. Itu saja, sebab semua orang telah didaftarkan secara automatik. Dahulu orang kena mohon. Jadi masih lagi terlibat ataupun ada keadaan yang mana orang boleh mempertikaikan kedudukan kita sebagai pengundi di satu-satu kawasan. Tapi kali ini dah tak adalah pertikaian itu, sebab nama-nama semua ini dapat dari JPN dan didaftarkan oleh SPR. Jadi kalau ada tempat sajalah kalau nak ditukar, sebab dah tak ada lagi orang yang boleh membantah kemasukan kita. Dulu masa buat permohonan sebelum automatik ini berkuat kuasa, memang kita adalah tertakluk kepada bantahan orang lain terhadap kemasukan kita. Memang sekarang ini lebih mudahlah kepada pemilih, terutama sekali pemilih baru, dan sekiranya sampai peluang itu untuk pemilih baru ini mengundi, saya sangat mengharapkanlah ataupun menekankan supaya janganlah lepas peluang untuk mengundi ini. Sebab kalau kita lepaskan, lambat lagi ni, baru sampai lagi giliran tu kita mengundi. Ya, 5 tahun sekali kan ya Tuan? Ya, betul. Okey Tuan. Okey, Tuan, adakah pelaksanaan pengundi 18 tahun ni memberi kesan kepada peratus keluar mengundi? Kalau kita tengok pada pilihan raya Johor yang lepas, adakah ini akan bertambah lah, proses itu dia akan datang pada pilihan akan datang, pilihan raya akan datang. Peratus 100 orang keluar mengundi ini, dia tidak bergantung kepada, kalau konteks Malaysia sekarang ini ialah pengundi 18 itu. Sebab peratusan keluar mengundi ini bergantung kepada berapa ramai orang yang keluar. Jadi maknanya kalaulah orang yang telah didaftarkan sekarang ini secara automatik tak keluar mengundi, peratusan akan jadi rendah. Kalau mereka keluar mengundi semuanya sekali, maka peratusan akan naik tinggi. Dia tidak, nak kata macam mana, dia tak ada kait secara langsung lah dengan kononnya, ataupun kita nak kaitkan pengundi 18 ni menyebabkan peratusan mengundi keluar rendah. Dia tak ada kaitan sedemikian rupa secara langsung. Dia tak jadi macam itu, sebab peratusan keluar mengundi rendah ni, peratusan keluar mengundi dia bergantung pada berapa orang yang keluar mengundi. Dia tak bergantung kepada umur pengundi 18 ke, pengundi 17 ke, pengundi 21 saja ke. Dia tak bergantung pada itu. Dan sebab itulah SPR memanglah sangat menggalakkan dan boleh kata macam mana kata, boleh prihatinlah pada semua warga negara Malaysia yang telah didaftarkan ini dan berkelayakan supaya mereka keluar mengundi. Tak ada benda lain lah yang akan mengubah keadaan itu kecuali rakyat Malaysia sendiri lah. Okey Tuan, terima kasih atas jawapan tu tadi. Kita tengok bahawa ada beberapa soalan, banyak juga soalan yang masuk ni. Salah satu daripada Nurul Umairah. Nama dia pun sedap juga, Nurul Umairah Nadirah. Nak sebut ni yang nonton FB ni Tuan banyakkan nama-nama canggih-canggih ya. Jadi nama-nama hebat zaman sekarang. Nama-nama hebat. Ini mungkin undi 18 tahun lah ni Tuan, saya rasa. Saya rasa begitu. Itu nama yang hebat lah. Jadi terima kasih kerana minat mereka untuk menyertai program ini. Ya. Tuan, soalannya apakah impak melalui penambahan baru ni?
penambahbaikan baru. Penambahbaikan ini kalau dari segi undi 18 ataupun PPSA ini, pertamanya ialah kita tak perlu lagi bersusah payah atau mungkin dalam kata tanda kutip tu hassle sebab nak pergi daftar ke, terlupa nak daftar ke dan sebagainya. Jadi dia memudahkan dari segi itu. Jadi saya nampak ini adalah sesuatu perkara yang signifikan sebab sebelum ini mungkin ada yang beralasan susahlah, tak tahu isi borang lah, pejabat tak tahu kat mana lah dan sebagainya. Tapi kali ini ataupun dengan pelaksanaan PPSA ini, nama-nama penduduk Malaysia yang berkelayakan ini ataupun warga negara Malaysia yang berkelayakan ini terus didaftarkan. Jadi dah tak ada lah isu lupa, tak ingat, sibuk, tak sempat, dah tak ada lagi. Cuma hanya tinggal waktu yang tertentu apabila pilihan dah dijalankan, pergi mengundi saja. Itu saja yang mustahak. Okey, Tuan, sementara tu kita ada satu lagi soalan. Ni soalan bertalu-talu ni, Tuan. Ya, Okey, kita ambil lah satu ni. Benda baru. Mungkin dia minat dengan cara Tuan bercakap tu, cukup menarik ya. Okey, soalannya, apakah tuntutan yang dibenarkan dalam tempoh semakan daftar pemilih tambahan ataupun DPT? DPT, daftar pemilih tambahan. Okey. Pertama, dia ni dah 18 tahun. Tapi pula tengok dalam semak kan tak ada nama dia. Macam tu, senang cerita lah kan. Ya betul tak? Ya, dah 18 tahun. Contohlah pada Disember 21 ataupun Januari lah tahun 22 ni. Dia dah umur 18 tahun. Tapi bila semak dalam daftar pemilih, tak ada nama. Maka orang yang seperti ini boleh membuat tuntutan. Menuntut, sedap bunyi perkataan tu, seolah-olahnya menuntut SPR supaya masukkan nama saya ni. Macam itu. Yang kedua, mana-mana pemilih berdaftar, nama dia dah ada. Okey, betul tu. Tetapi ada kesilapan atau perbezaan pada butiran peribadi atau penetapan kawasan yang mana dia menjadi pemilih. Kan, contohnya dia sepatutnya memilih di kawasan ataupun DUN A, tetapi pergi DUN Z pula contohnya kan. Dia boleh membuat tuntutan. So yang pertama, boleh menuntut bila nama dia tak ada, atau yang kedua dia boleh menuntut kalau ada kesilapan atau ada perbezaan maklumat peribadinya atau penetapan kawasan yang mana dia patutnya mengundi. Itu tuntutan yang boleh dibuat. Harap penjelasan saya ni dapat manfaat lah. Saya bimbang juga, takut tak berapa faham cakap. Saya nak cuba turunkan laras bahasa tu supaya nak jadi perkataan-perkataan orang sekarang lah, yang biasa dan mudah. Kadang-kadang saya terikut-ikut dengan bahasa-bahasa atau laras bahasa undang-undang dan bahasa buku ni. Minta maaf lah kalau begitu. Adik Nurul Mirah ni tadi dah menjawab. Katanya terima kasih Tuan atas jawapan yang sangat jelas, tadi faham dia cakap. Ya, saya gembira lah kalau anda di sana faham dan jelas lah. Terima kasih sangat. Tuan, soalan yang berikutnya lah, mungkin dah ujung-ujung ni, ada sikit lah. Bila PPSA ni dikuatkuasa, berapa jumlah warga negara berumur 18 hingga 20? Maksud saya 18 hingga 20 saja yang agak-agak berapa peratus ke lebih kurang macam tu lah. Bentar ya. Ada. 18 hingga 20 ini di Kuala Lumpur.
Okey. Maklumat yang saya ada sehingga bulan Februari yang lepas untuk Kuala Lumpur. Untuk Kuala Lumpur Lumpur yang saja. untuk yang telah antara 18 hingga 20 tahun di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dia kata Kuala Lumpur ni termasuk Putrajaya lah. Ialah 39,469 lah. Yang telah mencapai 18 hingga 20 tahun. Jadi itu yang telah didaftarkan semasa ujung tahun lepas tu dan juga sehingga bulan Februari. Jadinya kita kena semak lagi maklumat-maklumat yang lain. Kalau Putrajaya ada satu, minta maaf, angka tadi tak masuk Putrajaya. Putrajaya ada 3,460 orang. Kalau satu Malaysia, kita boleh lihat secara perbandingan ialah jumlah pelajar-pelajar kita yang mengambil peperiksaan SPM contohnya. Saya rasa ada lebih kurang 500,000 satu Malaysia setiap tahun mengambil peperiksaan SPM. Jadi boleh gunakan angka itu bahawa itulah orang yang baru lahir pada tahun tersebut 18 tahun yang dahulu ataupun 17 tahun yang dahulu lah. Jadi kalau nak itu kita boleh dekatkan dengan angka bahawa satu Malaysia ni lebih kurang 500,000 lah umur 18 tahun, umur 19 tahun dan umur 20 tahun lah yang dimasukkan dalam pendaftaran automatik ni. Lebih kurang tu. Mungkin akan datang bertambah lagi atau berkurang lagi, tak pastilah kan, tapi itulah lingkungannya je. Tadi ada janji yang hilang kelayakan. Ya, tadi ada janji pasal hilang kelayakan. Hilang kelayakan tentang didaftarkan sebagai pemilih. Yang pertama itu orang itu hilang atau lucut kewarganegaraan lah. Contohnya pada bulan Mac ni kan dia patut 18 tahun. Tetapi dia telah dilucutkan atau dia melucutkan kewarganegaraan dia sendiri menjadikan dia hilang kelayakan. Tak dapatlah dia nak didaftarkan dia sebagai pemilih. Lepas itu pada hari dia menjadi pemilih, contohnya pada Mac inilah dia 18 tahun pada bulan Mac. Tetapi beliau ditahan di hospital ataupun facilities kesempurnaan akal. Contohnya macam pergi Tanjung Rambutan lah, ditahan di sana. Pada masa dia ditahan itu dia hilanglah kelayakan dia tu. Apabila nanti dia ataupun dikeluarkan dan sihat daripada Tanjung Rambutan tu, barulah dia akan didaftarkan sebagai pemilih lah. Kemudian yang lain adalah kalau dia disabitkan dengan hukuman mati atau penjara melebihi 12 bulan dalam mana-mana negara Commonwealth. Contohnya pada bulan 3 sepatutnya, pada Mac ni sepatutnya beliau layak untuk didaftarkan tapi beliau telah disabitkan dengan kesalahan atau disabitkan hukuman mati ataupun penjara melebihi 12 bulan di mana-mana negara Commonwealth. Maka pada masa itu dia terlucutlah hak dia untuk didaftarkan sebagai pemilih. Dan terakhir sekali ialah sekiranya beliau disabitkan dengan mana-mana kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. Contohnya, katalah dia telah buat suatu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya dan hakim akan menyatakan hukuman yang mana
dia ini akan hilang kelayakan dia lah untuk didaftarkan. Yang ini jarang-jarang berlaku lah sebenarnya kelayakan yang hilang ini. Tapi kalau ada selalunya ialah berkaitan dengan warga negara, iaitu hilang warga negara atau dilucutkan warga negara, itu yang selalu berlaku kalau dari segi hilang kelayakan. Yang lain itu kurang berlaku. Minta maaf kadang-kadang masa saya menjawab ni saya berpaling sikit apa ke, sebab nak menyusun ayat itu nak mengubah dia supaya jadi bahasa yang mudah difaham. Sebab bahasa undang-undang ni memang belit-belit panjang cerita dia kan. Tapi boleh faham. Puan, sebab ada 3 soalan lagi. Sebab sebelum kita tutup, saya rasa perbincangan yang agak menarik petang ni Tuan. Tuan pun menjawab dengan jelas. Soalan ni agak terkeluar sikit lah pada undi 18, tapi saya harap boleh Tuan jawab lah juga sebab dah dia masuk dalam FB ni, sesuatu benda bagi saya, sesuatu benda yang diorang berminat lah untuk kita punya program pada petang ni. Daripada KL Foto Yang Meng. Ini pun nama anak muda tapi dah ada bukti lah. Soalannya, isteri saya 3 kali PRU mengundi di Adun parlimen yang sama tetapi sering diarah mengundi di pusat mengundi yang berlainan walaupun tidak pernah buat permohonan untuk pertukaran. Macam mana boleh jadi macam tu Tuan? Oh, yang ini memang boleh terjadi. Tapi saya bila baca tadi, saya pun silap baca juga. Isteri saya 3. Saya ingat isteri yang ini 3 kan? 3 kali. Okay. Ini memang selalu terjadi. Ya, yang paling mustahak sekali ialah dia tidak berubah parlimen atau DUN yang dia mengundi itu. Sebab dalam daerah mengundi ini, dia ramai pengundi-pengundi tersebut dan kadang-kadang fasiliti yang ada di tempat itu tak mencukupi untuk menampung semua pengundi-pengundi di kawasan itu. Dia dalam satu daerah mengundi itu akan ada ramai orang, kan? Ada setengahnya sampai 7,000, 8,000 dan fasiliti yang ada untuk jadikan pusat mengundi tak boleh memenuhi bilangan itu. Sekolah tu katalah mungkin cuma ada 6 bilik darjah tetapi nak buat 10 saluran contoh. Jadinya SPR akan mengurangkan bilangan di pusat itu menjadi yang sesuai dan bakinya tu diletakkan di pusat yang lain. Yang mustahak kat sini ialah kita tidak dipindah ataupun tidak berpindah adun dan parlimen. Cuma berpindah tempat mengundi. Ini memang biasa terjadi lah. Sebab pertama sekali kena ingat bahawa sekolah dibangunkan bukan dengan maksud untuk menyediakan tempat mengundi. Jadi apa-apa keperluan mengundi ini memang tak ada sebenarnya di sekolah. Jadi SPR kena sesuaikan keadaan itu. Tempat-tempat sekolah ni memang kondusif untuk belajar tapi minta maaf lah bukan 100% boleh menyelesaikan masalah tempat mengundi. Sebab tu kadang-kadang kita perlukan bilik darjah di tingkat bawah. Tapi kadang sekolah itu tidak ada pun bilik darjah yang di tingkat bawah melainkan di tingkat atas saja. Jadi kat situ akan ada masalah lah berkenaan dengan pengundi yang uzur atau yang tak boleh naik tangga. Begitulah keadaannya. So jadi kat situ kena sama-sama terimalah dan sabarlah kalau kena pindah pusat mengundi yang lain lah. Memang betul, memang kita pengundi tidak pernah akan memohon pusat tempat mengundi. Dia hanya boleh
memohon untuk dibetulkan DUN ataupun bahagian pilihan raya dia atau parlimen dia. Itu memang dibuat. Tapi yang mustahak kat sini ialah tidak berlaku pertukaran DUN dan parlimen. Tukar sekolah ni biasalah. Okey, soalan seterusnya daripada Lara Farah. Ini soalan yang kedua saya rasa daripada Lara Farah ni. Dia memang tertariklah dengan jawab dan penjelasan yang Tuan bagi ni. Jadi sampai 2 soalan dikemukakan kepada Tuan. Soalan seterusnya, apa pandangan Tuan mengenai perubahan landscape politik yang bakal Malaysia saksikan dengan pelaksanaan undi 18 tahun ini? Ni pandangan. Pandangan saya dari segi lanskap politik ini, dia bergantung kepada semua orang yang terlibat dalam pilihan raya itu. Sama ada di peringkat parti-parti politik ataupun di peringkat kita yang ramai ini sebagai pemilih. Jadinya kat sini undi 18 ke atau sebagainya, dia tidak akan menentukan secara mutlak ke arah mana negara kita akan pergi kecuali pengundi-pengundi tersebut menetapkan arah mana yang mereka hendak pergi. Maksud di sini pengundi-pengundi kalau dalam konteks ni tadi pengundi 18 tahun kena faham, menilai, kena melihat, mata melihat, telinga mendengar, otak memikir dan bukan secara emosi saja memilih jalan mana yang mereka setuju atau mereka hendak negara ini pergi ke arah itu. Dan mereka menafsirkan pandangan itu, fikiran itu, jati diri itu pada kertas undi. Jadi barulah akan pergi ke arah itu. Sebab memang betul tak ada siapa mana-mana pun orang yang terlibat dalam pilihan raya ini, sama ada dari segi perkara yang diketengahkan untuk rakyat Malaysia memilihnya ataupun tidak, kecuali rakyat Malaysia sendirilah. So, jadi di sini terutamanya pada pengundi 18 kena buka mata, buka minda, buka perasaan, kesampingkan sedikit emosi dan buat pemilihan yang tepatlah berkenaan dengan apa yang mereka nak pergi pada masa akan datang. Itulah. Okey, terima kasih Tuan. Ada satu ni mungkin soalan terakhir lah. Tapi panjang sikit lah. Saya pun kena baca juga. Ya, baik. Daripada Zarif Iskandar. Page. Tak tahulah page tu apa ya. Okey, saya baca ni Tuan. Pada pandangan Tuan, apakah anak muda yang berumur 18 tahun hingga 20 tahun ini akan turut mengundi apabila adanya nanti PRU, PRN atau PPK serta PRK. PRK. Serta masihkah mereka berminat dengan politik Malaysia setelah melihat pertukaran kerajaan yang sudah beberapa kali berlaku? Ini mungkin pandangan lah. Walaupun pandangan Tuan lah, pada pandangan Tuan. Pada saya, anak muda ini yang well informed, cukup dengan pengetahuan ini, pasti mereka akan turun mengundi. Sebabnya apa guna kita ni contohnya menangisi ataupun meratapi nasib kita sendiri tapi kita tak buat sesuatu. Jadi maknanya kalau kita hendakkan sesuatu itu kita kena berusaha. Dalam konteks ini kita hendakkan Malaysia yang macam mana, maka kita sendiri yang kena menentukan Malaysia macam mana itu tadi pada kertas undi. So dalam keadaan ini maknanya orang muda mesti keluar, mesti ambil tahu, mesti membuat penilaian dan mesti membuat keputusan. Sebab peluang ini telah diberi. Sebelum ini
hanya mereka yang berdaftar, lepas tu dah cukup umur 21 tahun barulah boleh membuat keputusan. Tapi kali ini telah diturunkan dengan sangat berharap bahawa mereka bersedia melaksanakan tanggungjawab ini. Ini satu keadaan yang besar. Dah tak boleh lagi lah kita sebagai anak muda contohnya tidak mengambil tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Ini pada masanya yang sesuai untuk kita buat tindakan. Dan saya pasti pengundi-pengundi muda akan turun dan membuat pilihan mereka. Siapa yang mereka pilih itu terpulang kepada diri masing-masing. Tetapi peluang itu telah dibuka dan disediakan. Saya harap mereka akan mengambil peluang ini. Di tempat-tempat lain pengundian tidak seperti dekat Malaysia dan mereka tentulah akan ingin dan iri hati dengan cara pilihan raya dijalankan di Malaysia. Kalau kita lihat di tempat lain nak menentukan hak itu ada yang terpaksa mati, terpaksa cedera dan sebagainya. Tapi di Malaysia kita dengan mudah kita dapat menentukan. So saya harap dan saya mencabarlah supaya orang-orang muda ini buat keputusan dan turunlah beramai-ramai mengundi, sebab dengan kita mengundi itu kita akan menentukan apa yang kita mahu daripada kita menunggu orang lain yang menentukan apa yang kita mahu. Kita buat sendiri sekarang. Okey Tuan, terima kasih. Okey, soalan kita dah penghujung Tuan. Kita soalan yang terakhir. Soalannya ringkas, pastinya jawapannya pun akan ringkas juga. Apakah daftar pemilik 18 mungkinlah sebab saya rasa ringkas, soalan yang ringkas lah. Apakah daftar pemilik 18 tahun dan PPSA ni akan digunakan dalam pilihan raya ke-15 nanti Tuan? Ya, sudah tentu. Tetapi dia tertakluk kepada daftar pemilih tambahan yang terakhir yang akan berlaku tu lah. Sebab sekarang ni dah ada, daftar pemilih tu dah ada sehingga contohlah, saya cuma ambil begitu ya, hingga katalah Januari, dah ada lah. Pilihan raya bila berlaku? Maknanya kalaulah pilihan raya lambat lagi, maka yang diwartakan ataupun diperakukan pada Februari mungkin akan masuk, kan kalau lambat lagi Mac akan masuk, April akan masuk dan seterusnya lah sehingga pilihan raya itu berlaku. So definitely ataupun sudah pastilah daftar pemilih ini akan digunakan, pengundi baru ni akan masuk dan pengundi-pengundi baru ni akan bertambah mengikut kecukupan umur 18 tahun itu pada setiap bulan pada masa-masa yang akan datang tu lah. Sebab tu saya beria-ia mengatakan bahawa anak-anak muda pengundi 18 ni mereka mesti turun dan mereka mesti buat keputusan untuk masa depan mereka. Okey, terima kasih Tuan. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja ya Tuan perbicaraan kita pada kali ini. Satu pemakluman dan penerangan yang cukup jelas dan menarik yang telah disampaikan oleh Tuan Fuad, Pengarah Pilihan Raya Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi apa lagi anak muda, ayuh kita bersama-sama jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan buktikan anak muda juga mampu menawarkan satu wadah baru politik yang lebih segar demi Malaysia tercinta. Jutaan terima kasih Tuan diucapkan kepada Tuan Mat Fuad kerana sudi meluangkan masa bersama program kita pada petang ini. Semoga penerangan yang diberikan oleh Tuan tadi dapat membuka minda kita terutama anak-anak muda ya akan tanggungjawab kita sebagai pengundi memastikan negara kita terus berada dalam landasan yang betul dan mengekalkan keharmonian dan perpaduan yang sedia ada ini. Tidak lupa juga ucapan ribuan terima kasih kepada Pengarah Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tuan Lee Amtek dan juga cawangan media civil Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang diterajui oleh Yang Mulia Tengku Nurliza Tengku Yahya dan juga penerbit rancangan kita pada petang ini Encik Hafiz, dibantu oleh Puan Azu, Encik Farah dan juga Encik Alias Hashim ya.
Saya juga memohon maaf jika sorry, Encik Alias Hisham, minta maaf sebab penerbit saya dah tegur dah. Alah, salah katanya. Okey. Saya juga memohon maaf jika terdapat kesilapan sepanjang mengenalikan program ini pada petang ni. Sesungguhnya yang buruk itu daripada masalah dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Biji Delima biji selasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya dalam rancangan ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Boleh insyaAllah. Panjangkan.